Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Muhammad Hazim Amir Nordin selaku pensyarah DPPI Universiti Sains Islam Malaysia bagi subjek bimbingan dan kaunseling. Saya Nur Amira binti Hamzah, nombor metrik 2212594 akan membentangkan kajian kes saya berkenaan pendekatan kaunseling psikospiritual Islam menurut Al-Ghazali dalam menangani isu ponteng kelas. Kajian kes yang dikaji adalah berkenaan dengan isu ponteng sekolah di mana ia melibatkan murid tingkatan 1 di salah sebuah sekolah di negeri Johor. Ponteng sekolah berlaku akibat daripada sikap pelajar itu sendiri, guru-guru, ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya. Pengkaji menggunakan pendekatan psikospiritual Islam menurut Al-Ghazali bagi mengatasi isu ponteng sekolah yang dihadapi oleh murid tingkatan 1. Ponteng kelas adalah tindakan murid atau pelajar yang tidak mengikuti sesuatu pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Menurut Bahrain, Aminatul Zuharia, Muhammad Farhan dan Nur Samsiah, penerapan nilai agama boleh dilaksanakan melalui program berbentuk kerohanian. Selain itu, elemen agama dan dorongan berakhlak mulia supaya diterapkan dalam sesi kaunseling. Menurut statistik yang diperoleh daripada sistem sahsia murid iaitu SSDM yang direkodkan, kesalahan ponteng kelas adalah kesalahan tingkah laku yang paling tinggi dalam kalangan pelajar sekolah. Masalah ponteng merupakan masalah yang tidak asing lagi dalam kalangan pelajar di pelbagai peringkat, bermula dari sekolah rendah sehinggalah ke peringkat paling tinggi IPT. Mengikut pemerhatian pengkaji, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan murid ponteng kelas. Antaranya ialah sikap malas pelajar itu sendiri, pengaruh rakan sebaya, ibu bapa dan guru. Menurut mantan Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahzir Khalid berkata masalah ponteng sekolah adalah salah laku disiplin tertinggi meliputi 1.4 juta peratus bersamaan dengan 67,053 orang merangkumi pelajar sekolah rendah dan menengah. Langkah pertama yang perlu diambil adalah mengenal pasti faktor-faktor berlakunya ponteng kelas dan cara untuk mengatasinya. Oleh itu, kajian kes ini dijalankan untuk mengkaji sejauh manakah pendekatan kaunseling psikospiritual Islam memberi kesan terhadap masalah ponteng kelas. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada objektif kajian dan soalan kajian. Apa objektif kajiannya? Yang pertama adalah untuk mengkaji keberkesanan teknik pendekatan psikospiritual kaunseling Islam menurut Al-Ghazali terhadap isu ponteng kelas. Objektif kedua adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor atau punca berlakunya isu ponteng kelas dalam kalangan murid. Dan faktor yang ketiga adalah untuk mengenal pasti cara untuk mengatasi isu ponteng kelas dalam kalangan murid. Okey, seterusnya adalah soalan kajian. Soalan kajian yang pertama, sejauh manakah teknik pendekatan psikospiritual kaunseling Islam menurut Al-Ghazali memberi kesan terhadap isu ponteng kelas? Soalan kedua, apakah faktor-faktor berlakunya isu ponteng sekolah ataupun ponteng kelas dalam kalangan murid? Dan yang ketiga, bagaimanakah cara-cara untuk menangani isu ponteng kelas? Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian ataupun apakah instrumen yang kita gunakan untuk kajian kes ini. Okey, reka bentuk untuk kajian kes ini menggunakan kaedah pengumpulan data kualitatif. Menurut Fariza, ianya memberi fokus kepada pengumpulan data yang mendalam untuk memahami sesuatu senario atau isu secara spesifik. Okey, tengok instrumen yang digunakan ialah yang pertama melalui pemerhatian, yang kedua temu bual dan yang ketiga analisis dokumen, iaitu pengkaji memperolehnya daripada buku kawalan murid yang disediakan di setiap kelas.
Seperti yang kita ketahui, kaedah yang digunakan adalah kaedah pengumpulan data yang berbentuk kualitatif. Melalui pengumpulan data berbentuk kualitatif, kita dapat mengetahui kaedah melalui pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Dari situ, kita dapat lihat apakah faktor-faktor ataupun mengapa terjadinya isu ponting kelas. Setelah kita mengetahui faktor-faktor tersebut, kita akan mencari jalan untuk mengatasinya. Di sini terdapat 6 peringkat model pendekatan psikospiritual dalam kaunseling Islam menurut Al-Ghazali. Yang pertama adalah membina kemesraan. Menurut Al-Ghazali, membina kemesraan dalam kalangan sesama saudara Islam akan melahirkan banyak kebaikan. Contohnya, pengkaji atau guru bertanya khabar responden dan meminta responden untuk membaca Al-Fatihah. Di sini, pengkaji lebih banyak mendengar daripada bercakap. Tujuannya untuk membina rasa saling mempercayai, keselesaan, ketelusan ikhlas, niat dan kasih sayang dalam menjalani sesi kaunseling. Saya tunjukkan di situ ada keratan ataupun dialog antara klien dan kaunselor. Seterusnya, yang kedua adalah mengenal diri dan mengenal pasti punca masalah. Pada peringkat ini, responden perlu mengenali dirinya terlebih dahulu supaya dengan pengetahuan tersebut dia akan tahu manakah kelemahan yang boleh membantu dalam mengenal pasti punca masalah dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Di situ saya juga sediakan dialog antara klien dan kaunselor. Yang ketiga adalah kaedah tazkiyah an-nafs dengan kaedah utama mujahadah an-nafs tahalli. Kaedah ini sesuai diaplikasi bagi merawat semua penyakit hati kerana dilakukan dengan kaedah bertentangan ataupun berlawanan. Contohnya, kita boleh tukar daripada suka ponting kelas kepada suka membantu guru. Kaedah ini diaplikasi kepada semua jenis penyakit hati yang lain. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya menyebut bahawa setiap penyakit dirawat dengan kaedah bertentangan. Kegelapan yang menguasai hati berlaku disebabkan maksiat yang dilakukan dan tiada kaedah lain lagi bagi menghapuskan kegelapan itu melainkan dengan cahaya yang terhasil daripada kebaikan dan setiap kejahatan dirawat dengan kebaikan. Di situ saya ada letak dialog antara klien dan kaunselor bagi kaedah tazkiyatun nafs dengan kaedah utama mujahadah an-nafs tahalli. Selain itu, mengingati mati juga boleh dijadikan kaedah utama dalam merawat penyakit hati kerana dengan mengingati mati boleh membantu seseorang mempertingkatkan keimanan dan lahir dalam hatinya sifat takut. Seterusnya, yang keempat adalah kaedah tazkiyah an-nafs dengan kaedah khusus mujahadah an-nafs at-tahalli. Di sini, pengkaji perlu meneliti punca dan mengenal pasti jenis penyakit hati supaya dengan pengetahuan tersebut, pengkaji dapat menggunakan kaedah khusus yang bertepatan dengan masalah yang dihadapi oleh responden. Selain itu, pengkaji mendapati bahawa responden inginkan kebebasan kerana proses PDPC yang membosankan. Melalui penelitian ini juga, pengkaji meminta responden untuk berfikir bahawa penyakit hati itu akan membawa keburukan kepada diri sendiri sama ada di dunia ataupun di akhirat. Seterusnya, responden perlu menginsafi perbuatannya kerana dengan perbuatan tersebut akan menghilangkan pahalanya dan tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada responden. Responden juga perlu menyedari bahawa Allah itu maha adil terhadap hamba-hambanya. Di situ kita boleh lihat dialog antara klien dan kaunselor. Seterusnya, yang kelima adalah kaedah tazkiyah an-nafs dengan kaedah umum riyadah an-nafs tahalli. Al-Ghazali menerangkan tentang kaedah bagi mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan, terutama sekali yang berpunca daripada masalah spiritual juga, yang melibatkan hati. Seperti memantapkan iman, mempertingkatkan ibadah seperti solat, zikir, tilawah Al-Quran, doa, qiyam al-lail dan seumpama dengannya. Dan redha
muhasabah, muraqabah. Dan seterusnya kita masuk kepada peringkat yang terakhir ataupun peringkat yang keenam, iaitu penilaian, muhasabah an-nafs dan kebahagiaan as-sa'adah. Peringkat ini merupakan peringkat terakhir dan dianggap sebagai satu proses penilaian terhadap peringkat-peringkat yang sebelumnya. Penilaian dilakukan terhadap beberapa persoalan seperti adakah kaunseling yang diberikan sudah mencapai matlamat, terutamanya ke arah penyelesaian spiritual, iaitu yang melibatkan hati yang dihadapi responden. Seterusnya, pada peringkat ini juga tertumpu kepada proses menilai langkah-langkah kaedah mencapai ke arah kebahagiaan as-sa'adah dalam kehidupan responden. Menurut Al-Ghazali, muhasabah bermaksud melihat kepada modal, iaitu agama, untung, sunat yang dilakukannya dan rugi disebabkan dosa melakukan maksiat. Sudah jelas ditafsirkan di mana ada kelemahan dan kekurangan. Yang dimaksudkan dengan modal agama tu apa yang wajib. Contoh seperti solat, puasa dan apa untung, iaitu amalan-amalan sunat yang dilakukannya kan. Seperti solat sunat ataupun puasa sunat, dan apa yang menyebabkan maksiat tu boleh menyebabkan berlakunya kemukaan Allah SWT. Di situ responden akan muhasabah diri dia dan akan menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini juga saya menyediakan dialog antara klien dan kaunselor. Baiklah, sebelum kita pergi kepada kesimpulan ataupun penutup, kita pergi dulu kepada cadangan. Okey, hasil daripada kajian kes ini, pengkaji mencadangkan yang pertama, guru mengaplikasikan pendekatan psikospiritual Islam menurut Al-Ghazali dalam bimbingan dan kaunseling. Seterusnya, kerjasama antara guru dan pengawal keselamatan untuk meronda kawasan sekolah bagi mengurangkan gejala ataupun isu ponting kelas dalam kalangan murid. Dan yang ketiga, guru perlu merancang proses PDP yang kreatif dan menarik agar tidak membosankan pelajar, dan pelajar pun akan tertarik untuk mengikuti proses PDP di dalam bilik darjah. Dan seterusnya, akhir sekali adalah kesimpulan. Hasil daripada kajian menunjukkan kaedah pendekatan psikospiritual Islam menurut Al-Ghazali jika diintegrasikan di dalam bimbingan dan kaunseling mampu memberi manfaat besar dan tauladan sebagai Muslim kepada murid dan masyarakat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.